Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahim asyayikhin wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'a ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala sahibus samahah mufti Sabah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kepercayaannya sentiasa berubah. Situ dah muka surat 65 tu dah. Jadi yang keempat katanya sahibus samahah, ciri-ciri akidah yang batil. Batil itu terbenarlah sama ada sesat saja atau sampai ke tahap kufur. Boleh jadi, kerana tiap-tiap sesat belum tentu kufur, tapi tiap-tiap kufur pasti sesat. Dia katanya yang keempat ciri-ciri akidah yang salah ni ialah kepercayaannya, keimanannya sentiasa berubah. Berubah sini artinya tidak putus, tidak yakin, tidak jazam, tidak tetap, tidak subut. Kata dia, mereka yang sentiasa berubah kepercayaannya dalam akidah mengenai kewujudan dan keesaan Allah ialah kerana i'tiqad mereka itu tidak jazam. Jazam ni dia buat kurungnya tidak pasti dan tidak tetap. Tu artinya tidak putus. Jazam ni kalau kita betul nyungguhnya terjemah putus. Putus ni bukan putus tali itu dah. Putus ni kinayah daripada yakin, sindiran daripada yakin. Bila sebut kata jazam artinya yakin, gitu, tidak yakin. Bila kata tidak jazam bermakna tidak yakin. Arti tidak yakin tu sama ada syak, zan atau wahab. Itu maknanya tidak pasti dan tidak tetap dia. Tak tetap. Mana wawih kata panggil. Keke ya wawih, iya ke Tuhan ada, iya ke Tuhan so, iya ke duk main iya ke tu. Tu. Kalau gitu ilmu akidah ni dia tidak terima melainkan yakin. Sebab ilmu akidah ni ialah ilmu yuqtadaru bihi. Ilmu yang mampulah dengan sebab kita mengerti dia tu isbatul aqaid diniyah, mengikrar, mengakui segala simpulan-simpulan, tambatan-tambatan
ikatan-ikatan, paku-paku, konkrit-konkrit, piling-piling yang dibangsa pada agama. Ikut nak sebut apa-apa, aqaid itu jamak daripada akidah. Kita kata simpulan, ataupun ikatan, ya juga. Tapi nak nampak kukuh sungguhnya orang panggil simpulan tu. Kita buat piling pun tak apa, kau kukuh. Nah, pun awak bangunan tu kena piling dalam tu, nak kukuh. Tu aqaid ad-diniyah, mana piling yang dibangsakan pada agama. Itu ya, ada piling hak bukan bahasa agama. Mana supaya 2 kali 5 10, betul tak? Tak boleh berubah dah 2 kali 5 sejuta. Nah, 2 kali 5 10. Tetap gitulah, kukuh gitulah, tak boleh ubah dah. Tapi itu bukan aqaid diniyah, dia panggil aqaid hisabiyah. Nah, tambatan atau simpulan atau piling yang dibangsa pada kira-kira. Nah, 2 tambah 2 4. Berubah tak? Tak boleh berubah dah. Atau 2 tambah 2 10. Dengan kata bodoh lah kau orangnya. Nah, tetap ke jadi 4. Kok mana tak berubah dah, tetap gitu. Itu mana aqdun, aqaid. Nah, tapi hak tu bukan diniyah, hak tu bahasa kira-kira, matematik, hisabiah dia panggil. Nah, jadi ilmu akidah ni ialah ilmu tauhid ni ilmun yuqtadaru bihi, ilmu yang mampulah dengan sebab kita mengaji ilmu ni, kaedah dia, dawabit dia mampu apa? Isbat, mengakui, mengikrar. Nah, setuju dalam hati kita segala aqaid diniyah, segala tambatan, simpulan, paku ke konkrit, piling yang dibangsa pada agama. Lepas tu ilmu tersebut muktasabun, diusahakan. Mana diusahakan? Min adillatiha al-yaqiniyah, diusahakan daripada dalil-dalil aqaid yang bahasa yakin. Ilmu ni tak boleh zanniyah. Ia tak sama macam ilmu fiqh. Nah, ilmu fiqh dia boleh zanniyah. Sebab tu khilaf keluar 4 mazhab tu. Nah, bukan lebih pada 4 mazhab sebenarnya. Cuma 4 mazhab ni hak kekal sampai la. Nah, sampai sekarang. Tu orang panggil adillatuz zanniyah, dalil-dalil yang bangsa zon. Dalam ilmu fiqh, zon tu cukup memadai. Yakin dan zon dipakai dalam ilmu fiqh. Tetapi dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, dia tak boleh melainkan kena yakin. Kena yakin. Dalil pun dalil yang bahasa yakin. Sebab benda kita nak pegang ni kena yakin, kena jazam, kena putus. Kalau dalil tu sendiri duk zon dah pegangnya kita pun zon jugalah. Ada tu ni. Kalau fiqh tak apa zon. Sebab ia ibadat, nak wisah ibadat. Macam dalam Quran kata, famsahu bi ruusikum, sapu olehmu dengan kepala-kepala kamu. Keluar 4 mazhab. Ada yang mengatakan separuh kepala wajib kena sapu air. Ada yang kata dah, 1 juzuk daripada kepala kena air sah dah, seumpama mazhab kita Syafi'i. Ada kata tak kira lah ba'tu littaba'i ke ba'tu linisfi bi ru'usikum tu alba'u littaba'i ke alba'u linisfi. Ru'us tu orang panggil jamak. Sebutir kepala wajib kena air. Kan zon tu. Maka ada hak wajib kena sapu, ada hak separuh kena, ada hak pek sikit tak jadi dah. Macam yang tak jadi tak apa. Itu ibadat. Tapi ilmu ni tak boleh itu. Dia kena bulak semua, yakin, jazam, putus. Itu dah. Mana mala yahtamilun naqidah. Tak terima akal lawan bagi yakin. Apa lawannya? Syak, zan dan waham. Apa syak? Kalau dalam ilmu fiqh, syak ni mutlakut taraddudi dia panggil. Semata-mata gimari dalam hati kita syak. Syak. Tak. Semata-mata syak dia panggil. Tapi dalam ilmu ni syak ni idrakut tarafain fil qalbi ala sawa'i, mendapatkan 2 tepi di dalam hati kita ni di atas bersamaan. Seolah-olah hati kita ni ada 2
dua dacing, dua neraca. Lepas tu sama berat dua-dua. 50% boleh jadi Tuhan ada, 50% lagi boleh jadi kot Tuhan ni tak ada. Tu dia panggil apa? Syak kewujudan Tuhan. Apa hukum? Kafir. Kufur tu. Nah. Ataupun zon ni makna sengkau kuat, sama ada sebelah isbat atau nafi. Idrakut tarafain fil qalbi ala rajihi. Nah, mendapatkan dua tepi di dalam hati kitanya di atas yang berat, sama ada berat sebelah mengakui Tuhan wujud, Tuhan ada, atau berat sebelah mengakui Tuhan tidak ada. Kalau mengakui Tuhan tidak ada tu berat, maka zon sebelah nafi dia panggil, waham sebelah isbat. Kalau berat sebelah mengakui Tuhan ada, dia panggil zon sebelah isbat, waham sebelah nafi. Sebab waham ni marjuh, idrakut tarafain fil qalbi alal marjuhi, mendapatkan dua tepi di dalam hati kita yang ringan, sama ada nafi atau isbat. Jadi apabila zon, waham duduk sebelah. Bila zon sebelah isbat, waham sebelah nafi. Kalau zon sebelah nafi, waham sebelah isbat. Maka zon, syak, waham, ini semua ni kufur. Dalam akidah ni dipanggil kufur, tak terima. Orang tanya Tuhan ada ke tak? Nak kata ada tak biasa jumpa. Sudah. Nak kata tak ada, Tok Guru duk mengajar Tuhan ada belaka. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada kot. Kafir selalu. Jangan main. Ya? Pas lagu mana? Orang kena pula mesti Tuhan ada. Kalau Tuhan tak ada lagu mana? Tentu tidak. Itu lagu tu. Itu sifat 20 mengajar kita. Nah, mesti ada Tuhan, tentu tidak tak ada Tuhan. Dalilnya alam ni. Mesti sedia Tuhan, tentu tidak baharu Tuhan. Dalilnya alam ni. Mesti kekal Tuhan, tentu tidak binasa Tuhan. Dalilnya alam ni. Mesti tak serupa Tuhan akan yang baharu, tentu tidak serupa Tuhan akan yang baru. Dalilnya alam ni. Mesti Tuhan bersangat esa pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatannya. Tentu tidak berbila ia Tuhan pada segala zat, pada zat dan pada segala sifat dan pada segala perbuatannya. Dalilnya alam ni. Mesti Tuhan ada cara-cara zat, tentu tidak Tuhan itu ialah sifat yang ada di zat Tuhan yang lain, apatah lagi jirim atau arak. Dalilnya alam ni. Mesti di zat Tuhan ada sifat berkuasa, tentu tidak dia lemah. Dalilnya alam ni. Tu tujuan. Tu lagu tu dah. Tapi orang tak erti ni awak mengaji lah. Apa mengaji ni? Tu. Habis. Tu syiri-syiri tidak jazam. Tidak pasti dan tidak tetap. Duk wahwih. Syak ke, zon ke, waham, mana tak bulat tu. Hak pasti ni lagu mana jazam, yakin. Tadi contoh Tuhan sa kau banyak tentu Tuhan sa. Kalau Tuhan banyak kan tak terima, tentu tidak dia berbila. Putus. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu tauhid dalam kitab-kitab yang lebih turas, yang lebih lama, dia akan bawa kita tu pertama mengetahui hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Sebab hukum syarak kita kena tahu supaya kita tahu, kita belajar ilmu ni apa tujuannya, apa hukumnya, apa tujuan, apa hukumnya. Sebab tu tiap-tiap ilmu yang kita nak masuk ngaji ni, sayugianya kita kena tahu muqaddimah ilmu, dia panggil mabadi, asyarah dia panggil. Pendahuluan bagi ilmu yang 10. Inna mabadiya kulli fannin asyarah, al-hadd wal mawdu'u thumma thamarah. Tu sesungguhnya apa dia panggil, muqaddimah bagi tiap-tiap mata pelajaran ilmu tu ada 10. Mana al-haddu, pertama nak tahu definisi ilmu ni dari segi bahasa, dari segi uruf, dari segi istilah, dari segi syarak. Kemudian wal mawdu', apa topik-topik besar yang kita nak bahas dalam ilmu tu tersebut. Wasamarah, faedah mengaji ilmu ni. Kau tak ada faedah, baik geli tidur lagi sedar, hujan-hujan lebat gini ni tu ni. Nak tahu lagi apa lagi? Wa fadluhu. Kelebihan ilmu ni. Apa kelebihannya kita mengaji ilmu ni? Ilmu ni kelebihan dia apa? Wa nisbatun
perbandingan ilmu ni dengan ilmu lain, mana hak orang panggil hebat. Tu wal wadi', siapa yang membukukan, yang mencetuskan, itu. Lepas tu walismu, dan nama ilmu ni apa dia, supaya kita tak balah. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, hak tu lah kata nama dia. Walistimdad, mana tempat ambil dia, masadir dia, sumber rujukan. Wal hukmu syari', hukum syarak, belajar ilmu ni apa, wajib fardu ain ke, wajib fardu kifayah ke, sunat ke, makruh ke, haram ke, kena tahu. Mau ngaji-ngaji habis butir kitab, sebenarnya ngaji ilmu ni haram. Oh sudah. Baik saya mengaji. Kena tahu hukum syarak. Masail. Apakah masalah-masalah halus yang diperbahaskan? Tu masailun wal ba'du bil ba'd diktafa. Kata setengah ulama, tahu sikit sebahagian daripada 10 perkara tu, tak tahu 10. Pendahuluan ilmu tahu 5 ke 4 cukup dah. Wa man daral jami'a hadza syarafa, siapa yang tahu ke 10 mukaddimah ilmu sebelum dia nak mengaji satu-satu ilmu, maka dia akan dapat menguasai ilmu tersebut. Dah itu habis. Iaitu kepercayaan mereka terhadap Allah Ta'ala di dalam syak, zan dan waham. Tengok dia sebut dah, kita dah syarah tu dia sebut dah. Tengok gapo dia syak, idrakut tarafain fil qalbi ala sawa'i, mendapat dua tepi di dalam hati kita di atas bersamaan, sama ada isbat atau nafi. Syak ragu-ragu, kita terjemah lah ni dah. Kalau orang itu sikit dia kata 50-50. Tu nak kinayah kata sama berat. Tuhan dia kewujudan Tuhan, keesaan Tuhan, dia kata 50% ada. Ketiadaan Tuhan ataupun Tuhan tu banyak, boleh jadi juga. Tu 50-50 itu kufur. Zan tu hak kuat, sama ada isbat atau nafi tak kira. Bila zan isbat, waham nafi. Bila zan nafi, waham isbat. Gitu je ingat. Tu hak pentingnya. Syak, zan dan waham ni, apa ulama hukum orang yang berakidah lagu ni? Kafir. Seorang tu kufur. Kafir. Tak sah iman dia. Artinya kalau mati tu tak boleh jawab tu man rabbuka, bahkan mayat dia tu ala tanah di perkuburan Islam menghadap kiblat, maka akan membelakangi kiblat. Kebokah mati kupur dia panggil hakikat. Zahir ni tak boleh lah, sebab zahir ni kita tak boleh nak hukum kan. Kita hukum zahir ni, kita ni hukum orang dari segi zahir je. Nahnu nahsabu bizawahir, kita wak kira orang ni hak zahir mana Islam. Patut iman, wallahu yatawallas sarair, Allah tu bahagia hak dalam tu. Dia sebab iman duduk dalam hati, tasdiqul qalbi, membenar, menerima, setuju dalam hati dia. Mana setuju dengan Nabi dan apa hak dibawa datang oleh Nabi. Tasdiqun Nabi wa tasdiqu bima jaa bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid-darur. Itu dia panggil iman. Itu dia panggil iman, duduk dalam hati. Siapa yang nak tahu ni? Tak ada boleh tahu. Melainkan sahibul bait adraka ma fi. Dia sendiri bila yang ngaji baru dia tahu. Tak betul. Ni bahaya. Ya kalau fiqh, kalau semaya kau, tu kita boleh tengok. Tak betul tu awak rokok tadi tu. Macam mana rokok, tak siapa hak rokok, macam melenggok penyu lagu tu pokok tu. Boleh orang tegur selalu. Sebab kalau dalam hati nak tegur lah. Tak ada siapa yang nampak benda dalam hati orang. Sebab tu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak kita menjalani hidup ni dengan mudah, tidak dengan payah. Mana dalilnya? Setiap apa yang kita nak muamalah di dunia ni disyaratkan Islam, betul tak? Syarat sah semaya Islam, syarat sah haji, syarat sah puasa Islam, syarat sah haji, syarat sah sembelihan, syarat sah nikah Islam. Bak mudah. Kita nak pergi beli daging ke apa, tengok kedai daging $4, Islam lah tu.
pakai sokok, pakai piah, janggut sikit, Islam itu tak apa itu, beli Kalau syarat sah iman, sudah. Jam teruk lagi lah dengan jalan rayanya jam, nak beli daging pun jam apa? Iman. Nak soal dulu orang tu kerja meleh tu. Nah, awak yang tikak tu ada bagaimana? Tentu tidak orang kafir nggih, tak usah beli. Awak yang tikak tu ada bagaimana? Mesti tu ada. Tak ada tu tentu tidak. Nah, mana dalil alam ini. Baru baru. Panjang siapa ke Rasulullah kau sam'iyah ghaibiyah baru habis selesai tu sah dari iman ni mai sekila baru boleh beli lagi suara baru lepas tu amal lagi menjujuk lagi ni. Nah, Allah payah hanya hidup kalau lagu tu. Jadi Tuhan nak bagi kita mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, jadi sah Islam. Nikah sah Islam. Nah, sembilan nikah sah syarat sah Islam. Nah, jadi Islam ni hak kita buat kira sahih. Taba'an li abawai, keturunan ikut salah seorang dua ibu bapa. Nah, au binutqi syahadatain, atau dengan menutur dua kalimah syahadat. Cukup. Tapi iman ni hak kita nak bawa juga ni. Paling penting. Kalau iman kita tu tak sah, lagu mana kita nak jawab soal bukan nakir dalam kubur? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Sudah. Tu dah habis situ. Kemudian kata dia i'tiqad, kepercayaan seseorang yang tidak jazam, yang tidak putus, tidak yakin tadi tu. Tidak bulat gotem oleh, tidak 100% sungguh tu. Ialah kerana mereka mengenal Allah bukan dengan dalil. Tu sebab bagi tidak jazam. Tapi tak semestinya gitu. Sebab ada juga muqallid yang jazam. Muqallid ni maknanya tak tahu dalil. Muqallid dia panggil mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil. Ikut mulut orang lain, mulut tok guru, ustaz, kau tok syekh, kau siapa tak kira lah. Kerana asabiyah ta'assub dia kepada tok guru, ustaz tersebut bila dalil, tanpa dia tahu dalil berapa sekarang. Jadi seumpama orang tanya, Tuhan ada ke tak? Mesti Tuhan ada. Kalau Tuhan tak ada, tak terima. Dalil po tok guru mengajar semua kata Tuhan ada belakang. Itu dia panggil muqallid. Terkadang muqallid yakin. Muqallid ada yang yakin. Aku tembok awak. Anda nak ubah tak statement? Tembok aku yakin Tuhan mesti ada. Tentu tidak Tuhan tak ada. Maka muqallid lagu ni ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ikhtilaf, berselisih pendapat. Adakah sah iman dia atau tidak sah? Yakin ni. Kalau tak yakin, muqallid yang sebut ni tak yakin, tak jazam, tak putus, mana syak zon waham, tu ijma' ulama kafir. Ijma' ulama kafir. Hak kata ikhtilaf ni ialah muqallid, mana yang tak tahu dalil tapi yakin. Bulat gota dia. Sekira-kira kalau tok guru dia tu mari ubah statement balik. Dan tok guru dia tu sambung mengaji di Universiti Langit ke-7. Ni. Jauh mengajinya. Turun-turun ubah balik statement. Dia kata saya mengajar mula kata Tuhan ada tu sebenarnya tak betul tu. Saya mengaji lah ni PhD 14 golong PhD ni baru saya tahu Tuhan tak ada sebenarnya. Sekira-kiranya kalau tok guru dia ubah statement lagu tu, tok guru aku ni berat ni, tak berubah, tetap dia yakin. Hak tok guru dia mula. Tu orang panggil muqallid yang yakin. Mana? Maka selisih pendapat ulama. Kata qaul yang marjuh ni mana lemah sikit. Lemah pun bukan boleh buat tu sampah gitu. Jangan membaku sampah ke semua pendapat ulama, walau lemah pun ada dalil. Ada hujah dia akan jawab depan Allah Ta'ala akhirat esok apa dia buat berapa tua lagu tu. Kata ulama, sebahagian daripada ulama ahli sunnah wal jamaah kata, tapi kau ni marjuh, iman muqallid yang yakin, iman orang yang tak tahu dalil tapi yakin ni tetap tidak sah, bah ke kafir lagi. Berat. Sebab katanya ulama ni, dia kata sebab yakin dia tu berdasarkan mulut orang lain, mulut tok guru dia.
Maka kalau tok guru dia ubah statement, ada kebarangkalian dia berubah juga. Itu kan? Adik tok guru dia naik ngaji pas langit 7 tu cerita Tuhan sebenarnya tak ada, Tuhan sebenarnya tidak sebanyak. Contoh, boleh jadi oleh kerana dia tak tahu dalil, maka lagu tu guru dia, Tuhan tak ada pula dah. Tak ada pula Tuhan dulu ada lah, ni tak ada pula dah kita berubah pula etika kita. Itu guru ya. Yakin pula dia Tuhan tak ada. Dulu yakin Tuhan ada, sekarang yakin pula Tuhan tak ada. Hak dulu yakin Tuhan ada sebab mulut tok guru, sekarang yakin Tuhan tak ada mulut tok guru juga. Boleh jadi lagu tu. Maka iman muqallid walau yakin sekalipun, kata sebahagian ulama, tetap kafir. Bahaya tu, tetap kufur, tak sah iman dia. Kalau menjalani pendapat ni penat sikit lah penat sikit, mujur khilaf. Qaul yang rajih, yang kuat nisbah dalilnya, iman muqallid yang yakin tadi itu sudah sah. Imannya sahih dan akidahnya sahihah. Tetapi ingat baik, walaupun sah, bukan duk boleh belunjuk terik depan Netflix tengok mak kilau. Tak boleh lagi. Walaupun sah, berdosa dia, menanggung dosa dia. Sebab apa menanggung dosa? Sebab meninggalkan belajar, memikir pada dalil, sedangkan dia ahli pada mengaji. Kalau dia tak ahli mengaji, bukan ahlun nazar, tidak bi ahlin nazariyah, dia panggil tidak berkeahlian untuk mengaji. Mana cedera akal, tu tak apa, tak berdosa dia tu. Masalahnya kalau dia ahli belajar, macam kita ni ahli belajar lah ni. Kalau kita tanya 2 tambah 2 berapa, 8 kali 10 berapa, kan kita boleh jawab. Mana kita tu ada kemampuan untuk belajar, ada pendengaran, ada penglihatan, akal kita tidak cedera. Orang panggil apa? Alatul idrak, dia panggil alat-alat untuk mendapatkan pengetahuan ada di kita. Tak semestinya pendengaran penglihatan dua-dua hak sejahtera. Salah satu tak apa dah, pendengaran ya, mata tak ada buta. Bukan mata tak ada, penglihatan tak ada, mata tu ada situlah. Tak ada buta, dia dapat mengaji tak? Dapat tu. Melalui suara gereng. Ataupun pendengaran tak ada, pekak, mata boleh melihat. Boleh tak tengok orang tulis di web? Boleh. Tetap dia tu ahli bagi belajar. Tu maka berdosa dia. Jadi penghuni dengan kosain dia. Mana dalilnya? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'tilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, berkata oleh penduduk dengan kosain nanti akhirat kelak. Tak kata lagi lah ni, Tuhan hikayat dah siap. Apa dia kata? Lau kunna, kalaulah adalah mula kita, ai fid dunya, nasma'u, kita dengar. Mana kita pergi mengaji, kita berdengar. Ya syarat kena mengaji, tak boleh kita ambil dalam buku gitu. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah daripada buku semata-mata, tanpa ada irsyad ustazin, tanpa ada petunjuk, ajaran, huraian, syarahan daripada guru, ustaz, maka masuk dalam hati dia segala sengka-sengka, waham-waham. Barangkali betul, barangkali salah. Nasma'u, kena dengar dulu. Ma'u, au tu dengan mana ma'ah? Au bimaknal ma'ah. Atau dengar dah, mari dah pak ngaji ni, tubuh yang duduk. Tubuh yang duduk alam surah, duduk depan buku, depan kitab, depan tok guru. Lepas tu akal merewol dalam kedai pokong wahcang mana, kedai mah anwar, merata duk khayal adi tu. Dia kena serta ma'ana kilu, serta berfikir, guna akal, mikir. Tutup guru ajar dulu cara nak mikir betul. Tak boleh kita fikir sendiri. Kalau fikir sendiri, takut salah cara berfikir. Sebab ada salah cara berfikir. Contoh, kalau kita mengaji sifat 20 kan, kita mengaji ilmu tauhid, perbahasa dalam sifat-sifat ketuhanan. Ya ulama ni dia tak letak semua dalil wujud kita bakok siapa kau
apa samak basar kalam tu dalil qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala tu. Kalau ada orang nulis lagu tu sifat 20 tu, dia tak berapa nak cerdik mana lah tu. Tak cerdik Ustaz? Oh ya, tak cerdik. Pelik. Kita je hak berasa macam cerdik. Hebat penulis ni, semua dalil Quran. Tak cerdik tu. Ya, kalau hak cerdik ni gini, ulama dulu wujud siapa kau hayat tak ada dalil Quran. Berapa? Cukup dengan akal. Quran tinggi lagi pada tu. Nah, akal ni cukup dah boleh menerima. Nah, apatah lagi Quran. Tapi samak basar kalam, ulama dulu dia tak bawa dalil akal. Pelik. You mari dalil Quran. Sama innallaha sami'un innallaha wa huwa sami'ul basir, contoh. Nah, basar, innallaha basirun bil ibad. Kalam, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamahu rabbuhu. Contoh itu. Jadi awak mari ayat Quran ni apa ni? Sebab apa? Ada sebab tu. Apa wujud kita bakok tak ada dalil Quran kau? Ada. Apa tak letak? Tak perlu letak dah, sebab maklum. Maklum dah Quran cerita Tuhan tu ada, Tuhan tu sedia, Tuhan tu kuasa, Tuhan tu. Tapi apa manusia boleh tolak Quran? Sebab kepala hontok dia tu tak boleh terima, akal dia tu tak boleh terima. Maka kena betul akal tu baru boleh terima Quran. Itu lagu tu. Lepas tu apa sama bahasa kalam ni awak mari dalam Quran? Tak boleh ke betul akal juga je. Ya gini, sebab sama basar kalam ni takut manusia mikir dengan cara salah. Mana dia panggil? Qiyasus syahid alal ghaib. Dia qiyaskan hak makhluk di atas Tuhan. Lagu ni dia tengok, ada je orang buta, orang pekak, orang bisu boleh buat kerja macam-macam. Nah, ada orang bisu boleh buat macam-macam, gubah kreatif, buat itu ini. Nah, boleh jahit baju. Ada orang buta hafiz Quran. Nah, jadi dia pun qiyas ke Tuhan. Apa salahnya kalau Tuhan buta, pekak, bisu, dia tetap boleh buat makhluk ni. Sudah. Dia tetap boleh buat kalam ini. Manusia hak pekak, buta, bisu pun boleh buat macam-macam kerja. Nah, apa salahnya Tuhan? Tu salah tu cara mikir tu. Tak betul. Manusia ni walau pekak, buta, bisu, tetap dia bukan membuat, dia hanya usaha saja. Ni ingat tu jawapan pertama. Bukan buat, dia usaha saja. Lepas tu Tuhan kalau dia pekak, buta, bisu, dia tak boleh buat sikit buat alam ni. Pelik. Apa lagu tu? Kerana kalau Tuhan, kita ambil kalau Tuhan tu pekak, contoh dah, kalau Tuhan tidak bersifat dengan pendengaran, tidak bersifat dengan sama, yakni sama pendengaran, pendengar, tentu dia pekak. Ni cara memikir ni. Awak mari cara memikir. Kalau dia tak sifat pendengaran, tentu dia pekak. Okey, boleh terima tu. Nah, sebab tak ada benda hak duk tengah di antara kedua, la wasitata bainahuma. Kalau Tuhan ni pekak, nescaya ada kekurangan di zat dia. Betul tak? Kau pekak ni satu kelebihan. Ada. Esok kita pekak, ya Allah, saya berbangga, woi kapung saya pekak dah ini, gitu kan? Tak ada orang bangga dengan pekak tu, dengan buta tu, dengan bisu tu. Itu satu kekurangan. Maka bila ada kekurangan di zat dia, pasti dia berhajat kepada orang lain untuk menghilangkan kekurangan pada zat dia. Tengok, cuba tanya orang pekak, orang buta, orang bisu, kalau ada doktor ke siapa-siapa ke hak boleh buat awak ni boleh mendengar, boleh ada sifat pendengaran, awak ni buta ke? Ya, dia kata kalau ada orang boleh bagi awak sifat pelihat, awak boleh melihat alam dunia ni, awak nak dah? Mesti je nak. Cuba tanya, tak percaya? Mesti. Tak ada orang buta kata, biarlah, saya rasa dengan buta ni saya bangga sungguh-sungguh lah, tak menyusahkan orang nak litah jalan berapa, saya litah gitu ya. Nah, lori ke apa tak ada masalah bagi saya. Kalau menempuh mati itu ya. Ada itu? Tak ada. Mesti dia berhajat tu, walaupun dia tak royak, dia punya naluri tu mesti tak ada kau apalah. Sebab tu ada lagu cacak tu dah ni.
Lahir ke dunia bukan ku pinta cacat begini ke ada ke dia walaupun dia tak layak kau ke saya siapa weh hak boleh buat saya boleh melihat ni, tak ada. Tapi naluri dia tu dia nak kalau ada orang boleh kembali penglihatan dia nak tu dia panggil berhajat, tak lepas. Maka kalau Tuhan lagu tu nescaya dia berhajat kepada zat yang lain, orang lain, fa'il yang lain untuk menghilangkan kekurangan pekak buta bisu yang ada di dia. Bila Tuhan tu berhajat, maka dia bukan lagi Tuhan, sebab ternafi hukum ketuhanan. Salah hukum ketuhanan ke apa? Dia tak berhajat gapo-gapo selain daripada dia. Selain daripada dia semua tak lepas dengan dia. Walau sebutir kumai, walau seekor kumai, walau seekor semut, walau sebutir zarah sekalipun, nah, walau satu gerak, satu dia, satu ketut, satu bergerak, satu mengatuk sekalipun, semua tak boleh lepas dengan Tuhan, berajak ke Tuhan. Itu kan hukum ketuhanan. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Nah, al-istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Jadi kalau ternafi hukum ketuhanan bermakna Allah bukan Tuhan. Maka kalau dia bukan Tuhan, bagaimana dia boleh buat alam semesta ni? Langit, bumi, bukit, buka, gunung, gana, gajah, rimau, lembu, bayar, itik, apa semua ni? Tentu dia tak boleh buat. Maka bila dia tak boleh buat langit, bumi, pasti langit, bumi tak ada. Makhluk ni tak ada. Maka tidak ada makhluk ini dusta. Sebab mata kepala kita sendiri melihat bahawa langit, bumi, alam semesta ni ada. Maka tentu tidak Tuhan pekak buta bisu, pasti dia ada sifat pendengaran, penglihatan dan perkata. Tu cara memikir. Maka kita pun kena mikir gitu. Jangan mikir cara ada salah tu. Nah, apa salahnya Tuhan pekak buta bisu? Kita berada hak pekak buta bisu boleh buat kerja banyak perkara. Tuhan pekak buta bisu bolehlah buat langit bumi. Dah. Tuhan kalau pekak buta bisu tak boleh buat sikit pun daripada alam ni. Kena lagu tu. Nah, tu tengok. Habis. Jadi nah katanya dalam Quran tadi, ma kunna fi ashabis sa'i. Pasti kita ni tidak dimasukkan oleh Allah Taala sebagai penghuni neraka sa'i. Itu menunjuk kata iman muqallid sudah sah, mukmin, akidahnya sahihah, tetapi berdosa. Mukmin asiyun dia panggil. Orang mukmin yang berdosa, maksiat. Maksiat apa? Tinggal belajar, tinggal berfikir. Itu dah, tu maksiat tu. Jadi jangan ingat maksiat ni nak buka aurat saja, dah. Togok arak saja, judi saja. Dah, itu pun maksiat. Ni pun maksiat. Mana? Tak mengaji, tak hera-hera, tu maksiat juga. Habis situ. Kalau yang ngaji melalui YouTube ni, tengok ustaz-ustaz kuliah. Itu bukan mengaji, itu dipanggil maklumat. Farqun kabir bainal ilmi wal maklumat. Nah, ada beza besar di antara ilmu dan maklumat. Kalau kok YouTube, kok Facebook gini, dia panggil maklumat. Sebabnya kalau contoh saya duduk alam ni, Kak Mah boleh tanya gini. Tak boleh. Maka bagaimana kita nak tasahih, nak memastikan apa yang kita faham daripada huraian guru tu betul sebagaimana hak guru nak? Tak boleh. Nak tanya YouTube, ustaz nanti lu break kita pun pause. Nak tanya sikit, nganga ustaz tu masa kita pak. Nak tanya sikit ni, Kak Mah faham lagu ni gini. Betul tak Kak Mah faham? Kita pun tekan pula play. Dia tak jawab pun. Wana ustaz tak jawab ni. Lah video mana ada orang. Tu dia panggil suratul hikayah, sautul hikayah, gambaran yang dihikayat balik je. Suara yang dihikayat mana ada orang lah tu. Ngaji ni mesti kena cukup ruko. Ada murid, ada guru, ada kitab, ada marhab, ada bi'ah. Apa tu? Sebab apa kita faham ni, kita nak pastikan betul ke tak, kita boleh tasahih saja. Ustaz urai gini tadi, hak Kak Mah fahamnya gini. Betul ke ustaz? Betul tu. Alhamdulillah. Tak betul tu Kak Mah. Oh iya ke? Oh silap faham lah tu. Lagu mana hak sebenar? Tok guru pun gini. Baru faham. Ataupun tak faham lagi Kak Mah ni.
Tak apalah Kak Mak, doa pada Allah Ta'ala mudah-mudahan satu hari Tuhan bagi jangan lemah semangat mengaji dia tu ni. Imam Imam Al-Muzani ke baca ngaji kita Al-Um Syafi'i 80 kali ngaji baru faham, 80 kali khotam baru faham dia ni, dengan Imam Syafi'i sendiri, dengan pengarang sendiri tu. Betul lagi kita zaman ni nah. Jadi tak belak lah tu. Tu mengaji tu nak gitu dah. Kalau kod YouTube, kod Facebook, kod apa, itu hanya sekadar maklumat. Bukan salah, boleh tambah. Tambah tambah saja. Bukan kita zaman lah ni YouTube ada nak pergi seorang ngaji buat apa, nak mondok buat apa, nak menadah buat apa, tahling gitu je kod YouTube. Dah lah sambil mengekeng tidur, lepas tu tidur dengar tak ada 10 minit tidur selak. Jadi tu bukan ilmu, tu apa kita dapat tu maklumat saja. Beza tu ilmu dengan maklumat. Habis itu jadi dia kata i'tiqad kepercayaan seseorang tidak jazam ialah kerana apa? Hak besar puncanya. Kerana mereka mengenal Allah Ta'ala bukan dengan dalil. Ni memang betul semua. Punca besar. Punca besar mereka tidak yakin, tidak jazam, tidak putus i'tikad mereka tu duk mai wawih syak zan waham sebab tak ada dalil. Ya dalil ni ada dua. Dalilun naqliyu, dalilun aqliyun. Dalil yang dibangsa pindah daripada Quran dan hadis, dalil naqli dia panggil, dan yang kedua dalil aqli, dalil yang dibangsa fikir dengan akal. Lepas tu hak fardu ain dalil mana? Dalil aqli ijmali. Dalil aqli itu ada dua lagi, dalil tafsili, dalil ijmali. Dalil tafsili ni fardu kifayah. Bagaimana dalil tafsili? Yakni dalil yang mampulah oleh tuan empunya dalil. Seorang yang mempunyai dalil itu dia mampu menghurai, mensyarah, menerangkan wajah istidlal, wajah pendalilan. Dan dia mampu menjawab kritikan-kritikan orang lain kalau ada mengkritik dalil dia mampu jawab. Itu fardu kifayah. Ni orang panggil ulama mutakallimin ni. Dalam jarak dua marhalah wajib kena ada. Kalau ada ajaran sesat ke apa, dia kena berhujah, berdebat. Dalil tafsili dia panggil, dalil secara terperinci. Mana dalil yang mampu oleh tuan empunya dalil hurai wajah pendalilan, wajhul istidlal dia panggil, wajah istidlal, wajah pendalilan, dan mampu juga untuk jawab. Kalau orang jawab, orang kritik, dia boleh jawab, jawab. Itu dia panggil dalil tafsir. Payah dia. Sebab tu fardu kifayah. Lepas tu dalil ijmali. Lagu mana dalil ijmali? Dalil yang tidak mampu tuan empunya dalil menghurai wajah istidlal. Contoh orang tanya, Tuhan ada apa awak i'tikad, awak pergi dalam hati awak bagaimana tentang kewujudan Tuhan? Tuhan ada ni, awak pergi lagu mana dalam hati awak? Mesti Tuhan ada. Kalau Tuhan tak ada, tentu tidak. Okay. Mana dalil katanya? Dia kata alam ni, ada alam ni, baharu alam ni. Tu dalil tu. Kalau dia orang tanya pula, bagaimana alam ni jadi dalil yang menunjuk Tuhan mesti ada? Tentu tidak, Tuhan tak ada. Tak kerti saya. Tak kerti hurai. Tak erti hurai. Dia tak ada burhan, tak ada burhan. Ya, sebab dalil dengan burhan ni umum khusus. Tiap-tiap burhan hujjah, tiap-tiap burhan pasti dalil. Tapi tiap-tiap dalil belum tentu burhan, belum tentu hujjah. Jadi kalau orang tu kata alam ni ada makhluk ni lah, ada tahi lembu tu kata ada lembu berok, ada makhluk ni tu kata tak ada siapa dia buat, tentu dah Tuhan buat, sebab tu Tuhan ada. Dia boleh begitu ya. Mana wajah istidlal, wajah pendalilan yang menunjukkan alam ni, baharu alam ni atau wujudnya makhluk ini menunjukkan mesti Tuhan ada, tentu tidak Tuhan ada. Itu anda orang. Itu anda orang. Itu mana dalil yang lemah tuan empunya dalil menghurai, menerang wajah istidlal, wajah pendalilan, atau mampu hurai. Mampu hurai. Dia kata kerana kerana alam ni mu tengoklah, dia kata berubah tak? Berubah. Tak ada hujan lebat bukan main.
lori lah terbalik, kereta lah terbalik ya kan lopok air kita pun tak terbalik dia laju kat lah tekan minyak pun lopok air mutamu selamat tu hari selamat lagi kalau tidak tambah pula jeng tak lapar dah kalau tidak tengok mu tengok alam ni berubah lah, berubah pagi petang siang malam hujan kemarau hujan lebat banjir berapa macam-macam maka tiap-tiap berubah pasti baru tiap-tiap berubah pasti baru. Tak usah kata langit bumi ni lah, kita sendiri ni berubah dah, berubah. Kak Mah masa lahir mula pakai spek tak ada orang lahir besar-besar lagi ni selalu tak pakai spek. Kalau lahir pakai spek kejut banyak mak itu berubah tak, berubah. Hatta kita tak walaiyazubillah, kita pokok kita pungut anak orang buai ada tu ni, tak ada surat beranak, tak tahu dia lahir bila ke apa. Kita jaga anak tu sampai 40 tahun, baby lagi dah, baby lagi. Umur berapa baby ni? Umur 40 dah. Weh, baby umur 40 dah berubah tak? Berubah. Itu menunjuk kata baru. Langit bumi ni walau kita tak tahu AC dia, surat beranak dia bila dia dijadikan, kita tahu kata baru tu sebab apa? Berubah. Maka alam ni baru, alam ni baru. Maka tiap-tiap benda baru mesti ada yang memperbaharui dia. Mesti ada yang boleh hurai tu, boleh hurai kena. Maka siapa yang memperbaharui dia, siapa yang mengadakan dia, siapa yang merubahkan dia? Tuhan lah. Tu yang menunjuk kata Tuhan ni ada. Tu dalil menunjuk kata alam ni menunjuk Tuhan ni mesti ada. Tentu tidak Tuhan tak ada. Dia boleh hurai tu. Tetapi kalau dikritik, dia lemah nak jawab kritikan. Orang pun kritik, panjang teh hurai. Kalau alam ni tak ada, sudah. Kalau makhluk ni tak ada, apa dalil yang menunjuk Tuhan mesti ada? Ia pegang kepala, tak reti dah aku, dah tak ada makhluk ni nak tunjuk gap dia. Sudah. Dia tak boleh jawab. Maka tu dipanggil dalil ijmali. Maka dalil ijmali inilah hak fardu ainin, supaya keluar kita daripada taklid. Keluar daripada taklid itu. Malah hanya mengikut dan menerima perkataan orang lain. Diterima juga apa orang cerita tanpa mengetahui dalil dan keterangan. Itu dia panggil muqallid di mana mereka itu dinamakan orang yang bertaklid, yang dipertikaikan kesahihan imannya. Kita baru syarah itu tulis dah kita sebut dah tadi. Dipertikaikan oleh siapa? Kalau dikaikan oleh JKK masjid, kau JKK masjid, kau JKK kapung, tu tak ada masalah. Dipertikaikan oleh ulama ajillah, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu habis itu. Bila begitu dia kata berpunca dari inilah terdapat kepercayaan seseorang tadi sentiasa berubah, tak tetap, tak teguh, tak kejap, tak yakin, tak putus, tak jazab, berubah. Ikut mari orang sebut gapo dia belaka. Nak orang hak cakap tu berserbai pula, janggut campur hitam putih sikit, ada hitam atas air, ada ridak pasakut bahu tak cabut. Jubah 2 lapis 3 lapis, wasabeh tak cukup, tangan gantung bilik tekak. Tu kan. Ya masya-Allah guru kami Syekhona ya Allah. Biar hak tu syarah tu salah apa, tetap dia ya ini ilmu tinggi-tinggi ni tuan-tuan yang mulia, contoh. Berat tu. Dan memang wujud sungguh orang lagu tu. Bila kita tegur untuk guru dia, salah tu. Akidah tu akidah Ismailiyah, Batiniyah, akidah falsafah. Mana roh boleh pindah masuk ke tubuh orang tu, tubuh orang ni, contoh. Dalam tubuh yang Kak Amah ni, bukan Kak Amah. Mana? Sayyidatuna Khadijah. Lepas tu kalau tubuh Kak Amah mati, roh tu masuk pula tubuh orang lain. Jadi kalau akhirat esok tiup sangkakala, bukankah bangkit serentak? Bukan macam kelahiran kita sekarang ni. Kelahiran ni tak serentak. Lahir tok kita, monyet kita dulu, tok kita pula, pok kita, patu kita, patu anak kita, cucu kita, cicit kita, ciang kita. Akhir tiup sangkakala kedua serentak. Soal nak tanyanya, roh tu tubuh tu banyak. Nak bakit mana? Nak bakit mana?
Ruh Sayyidina Khadijah dia, nak masuk tubuh aku sendiri ke, masuk tubuh Kak Amah ke, nak tubuh limuh Zainab mana ni sudahlah banyak tubuh. Nah. Lah sekali dia akan pegang bangkit akhirat hanya dengan ruh, jasad tak boleh dah. Hancur debu makan naik ulat. Maka kufur dah akidah ni. Kufur yang main akidah falsafah. Kita sebut dekat mana dulu dah. Bisalah satin kafaral falasifatul idah iz ankaruha wa hiyal musbatah ilmun bi juz'iyyin wa hudusu awalim wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Tapi bila kita tegur, ni muqallid murid macai balaci ni, barwa penjilat tok guru dia ni kata, awak siapa ni? Awak ustaz je. PU pula tu, hasil program reality TV, tak ada standard langsung. Tok guru kami ni syekh, tahu tak? Ilmu dia tu bukan dalam kitab macam awak duk mengajar tu. Ilmu dia ilmu di dalam dada-dada para wali Allah. Para wali abahmu tu bukan wali kuali dah orang panggil lagu tu. Akidah sesat tu, kufur. Tapi boleh orang kita telah. Sebab apa? Ni taklid. Tu dah. Mula Tok Guru tak tarik salah lagi. Tok Guru senyap. Sebenarnya Tok Guru kita boleh jawab, tapi saja je dia tak nak ayat sebab tawaduk. Allah. Kalau kita mengaji kitab Jawi ni kitab Jawi kita ada satu kitab nipih halus namanya Tuhfatur Raghibin fi bayani haqiqatil imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Nama tajuk kitab dia karangnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apa? Tuhfatur Raghibin, hadiah yang ajib untuk orang yang gemar fi bayani haqiqatil imanil mu'minin, pada menyatakan hakikat sebenar iman orang mukmin, dan wa ma yufsiduhu, dan apa yang merosakkan iman tersebut min riddatil murtadin, daripada murtad orang yang murtad. Dalam kitab nipih masa mengaji dulu RM1.50 kitab tu sebut dah tu ciri-ciri akidah yang sesat. Habis nipih ya halus. Kalau mengaji kitab Jawi tu pun boleh tahu dah ini akidah yang sesat. Wala tattabi'us subula, jangan mengikut jalan-jalan sesat. Kan dalam Quran sebut, dalam Quran kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Tuhan kata dalam Quran, Nabi kena bercakap wa anna hadza sirati mustaqiman, demi sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Apa jalan Nabi yang lurus? Dalam ayat lain tu yang kata, qul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili inilah satu jalanku yang lurus tadi. Mana? Ad'u ilallahi ala basiratin, menyeru manusia kenal Allah ala basirah, di atas dalil yang jelas. Basirah, penglihatan mata hati, mana dalil yang terang, bukan taklid itu dah, bukan dah, dalil yang terang. Ana wa manittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Aku, para pengikutku, maha suci, tersuci Allah daripada segala sifat kekurangan, bukan kami di kalangan orang yang menyekutukan Allah. Itu satu jalan Nabi, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Apa perintah Allah? Fattabi'uh, maka wajib kena ikut. Al-amru haqiqatan lil wujub. Perintah Tuhan ni hakikat makna asalnya ialah wajib. Kalau ada dalil lain barulah memaling makna tersebut kepada sunnah, baru sunnah. Kalau tak ada, wajib. Fattabi'uh, wajib kena ikut ahlus sunnah wal jamaah. Jalan Nabi hak satu, ahlus sunnah tadi. Nak ikut mana kalau tak tahu? Nak ikut mana? Soalnya nak ikut mana kalau tak tahu? Dunia ahli sunnah ni bukan nama, isi dia tu. Wala tattabi'us subula, jangan mengikut segala jalan-jalan yang lain. Kalau dalam hadis, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khututan mustaqiman. Rasulullah satu hari buat garisan straight. Kemudian Rasulullah buat
khututan ya min shimalihi wa yamini. Rasulullah buat garisan yang bengkak-bengkok kanan kiri. Lalu Rasulullah baca ayat tadi. Wala tattabi'us subula, jangan mengikut jalan-jalan 72 fuq yang lain, jangan. Lepas tu kita tak seikut lagu mana kalau kita tak tahu. Tak tahu tu sendiri menyebabkan kita terikut. Kita tak tahu. Ingat kau ilmu tinggi-tinggi, ilmu wali-wali, rupa-rupa akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Itu bahaya. Bahaya tu. Sebab tu akhir tu kata zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah bagi kamu wasiat untuk kalian semua supaya kalian bertakwa. Apa takwa? Imtithalu awamiri, junjung titah perintah Tuhan. Apa? Fattabi, ikut ahli sunnah, satu jalan. Wajtina pun nawahi, tinggal apa Tuhan tegah, apa Tuhan tegah dalam ayat tu. Wala tattabi'us subula, jangan ikut 72 fuq yang lain. Nak ikut satu jalan, jangan ikut 72 jalan. Lagu mana kalau kita tak tahu? Tu soalnya. Jadi ahli sunnah ni bukan cukup dengan janggut panjang, berserban besar ke, bercelok mata ke, berita atas dahi ke, berjubah berserban. Bukan tu. Ni dalam ni. Jadi kalau kita mengaji, kita RM1.50 sampai ni naik lah sikit. RM1.50 tu ya kita boleh tahu. Ini tak betul ni. Tu kita boleh tahu. Jangan ikut. Tak boleh ikut. Itu. Tapi kalau kita tak tahu, kita hangguk semata, ya betul lah tu. Apa hak tak syekh ayat tu ya berlaku. Seolah-olah kita tu tak ada akal. Tak ada ilmu langsung itu. Habis itu kemudian dia kata berpunca dari inilah terdapat kepercayaan seseorang tadi sentiasa berubah kerana tidak mempunyai pegangan sendiri, dan akidah mereka itu ialah akidah yang batal. Mana batal? Batil itulah, tak sah. Akidah tak sah boleh jadi. Dan benda ni kalau kita tak mengaji Allah tak kira lah. Walaupun dinamakan dia tu ustaz ke syekh ke berapa, memang akan tersingkap kejahilan dia. Macam saya nak cerita dahulu. Masa awal-awal balik Mesir tu, saya singgah di satu masjid. Ada orang yang mengajar, ustaz lah, mengajar kuliah maghrib tauhid. Dia nak rayak Tuhan ni kuasa, Tuhan ni maha kuasa, hebat kekuasaan Tuhan. Dia buat contoh, Tuhan boleh buat anak Tuhan, bini Tuhan. Tak betul tu. Macam nak dia kak, Tuhan ni kuasa, dia boleh ambil roh Sayyidina Khadijah buah dari tubuh Ka'mah. Tak kena tu, mustahil pada akal. Jadi dia tak mengaji wajib akal, mustahil akal, jaiz akal. Tu jadi apa tu? Kalau Tuhan boleh buat anak Tuhan, berarti anak Tuhan bukan mustahil. Haru ada, haru tak ada. Gitu kan? Jadi betul lah Kristian tu barangkali gitu ni. Salah apanya Kristian boleh jadi betul Isa anak Tuhan, boleh jadi bedak. Mana boleh lagu tu? Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak diperanak dan tidak beranak. Itu panggil istihalatul mustahil. Itu mengaji tu. Habis itu. Kemudian kata dia perbincangan dan kesimpulan. Habis dah ni. Ni nak baca laju-laju ke lagu mana? Pertama dia kata, akidah yang batil ni, pertamanya akidah yang batil ialah kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau yang terkeluar dari i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, seperti i'tiqad Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah, Mujassimah, Musyabbihah, Rafidiyah, Nasibiyah. Banyak. Dan i'tiqad lain yang sesat banyaklah. Mana? 72 firqah. Jadi kita kena tahu juga tu. Sebab tu molek kita buat ngaji kita Tuhfatur Raghibin tu sebenarnya molek. Sebab kaedahnya inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Sesungguhnya sesuatu perkara itu tidak akan benar-benar jelas sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Itu baru jelas kita kenal sesuatu benda. Kita nak kenal lelaki, kena kenal sebelah lawan bagi lelaki apa? Perempuan. Baru kita kenal lelaki itu apa. Lama kenal lelaki, mari pondek pun kita kata tina dah sudah. Kita nak kenal perempuan, kena kenal lelaki. Lawan dia, lawan bagi lelaki. Kalau kita kenal perempuan saja, mari
tomboy ke tomboy. Kita kata lelaki lah. Pengki bukan perki, penki dah. Kan tukar lah. Kita kata ni lelaki apa? Rambut pendek. Pakai tubuh pusasa molek. Padahal perempuan tu. Sama. Kita nak kenal betul-betul ahli sunnah, selain daripada kita kenal ahli sunnah pegangannya dari segi ketuhanan, kerasulan, perkara ghaibiyah, perkara yang didengar daripada Nabi SAW, kena juga hak lawai bagi ahli sunnah 72 puak. Baru betul-betul kita jelas kita ni tak terlibat dengan puak ni, kita hanya ahli sunnah wal jamaah. Itu. Itu dah. Habis. Kedua, menurut kepercayaan Mu'tazilah, mereka yang melakukan dosa besar tidak boleh dikira lagi sebagai orang mukmin. Silap tu. Tetapi mereka tidak pula menjadi kafir. Jika mereka tidak bertaubat, mereka kekal di dalam neraka, tetapi azabnya tidak seperti kafir asli. Itu kepercayaan Mu'tazilah lah tu. Yang ketiga, i'tiqad kepercayaan mazhab Mu'tazilah, orang-orang yang kekal di dalam neraka ialah kafir asli. Dan orang-orang Islam yang mengerjakan dosa besar tanpa bertaubat. Silap tu. Ada pun kita orang ahli sunnah wal jamaah, hak kekal dalam api neraka ni ialah orang kafir. Ada pun orang mukmin, orang mukmin kalau takdir Tuhan tak ampun dosa dia, dia mati tak sempat taubat, dan Tuhan pun tak ampun. Ada juga Tuhan ampun akhirat esok. Dia tak ada taubat, Tuhan ampun dosa dia, masuk syurga. Tuhan tak ampun bahkan. Tuhan nak menegakkan keadilan Tuhan, maka masuk neraka. Akhirnya masuk syurga. Tu. Masuk syurga. Tapi Mu'tazilah tak, dia kata orang-orang Islam yang mengerjakan dosa besar tanpa bertaubat pun kekal juga dalam neraka. Sudah. Tu kan leh. Baik. Yang keempat, mazhab Mu'tazilah ditubuhkan dan dipimpin oleh Wasil bin Atha yang telah tergelincir dari fahaman gurunya Hasan Basri, seorang tabi'in yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah yang mengajar di negeri Basrah. Wasil telah mendapat sokongan daripada Umar bin Ubaid. Nak cerita apa tak tahu. Gitulah cerita sejarah gitulah. Ya kitab baru ni gitulah. Ya sebenarnya buku ni sesuai untuk tambah maklumatnya. Tambah maklumatnya, tapi tak apalah. Yang kelima, mazhab Mu'tazilah dalam memahamkan agama sangat menggunakan fikiran mereka. Manhaj kita sebut dah dulu kan, fikrah atau manhaj Mu'tazilah, mereka mengkedepankan akal dan mengkebelakangkan nakal. Quran hadis di belakang. Kalau musyabbihah mujassimah pula mengkedepankan nakal, membelakangkan akal. Ingat sama-sama tu. Tu hak sesat tu, dua tu. Ahli sunnah mensandingkan di antara nakal dengan akal. Mensandingkan Quran dan hadis dengan akal, tidak mengkedepankan salah satu daripada kedua. Tapi Mu'tazilah tak. Dalam memahamkan agama sangat menggunakan fikiran mereka, sangat mengkedepan, mengguna ni memang kena guna. Mana boleh tak guna fikiran? Tak guna fikiran kak, duk kepala lutut lah angkanya, jadi bodoh lah kita pulaknya. Ni bukan makna mengguna, ni maksudnya mengkedepankan fikiran mereka yang dicampurkan dengan mazhab falsafah Yunani. Dan dalam masa yang singkat sahaja, mazhab Mu'tazilah telah berkembang dengan luasnya, mempengaruhi i'tiqad manusia. Sebab dia kira akal. Dia kira akal semata-mata. Jadi bila kira akal semata-mata ni dekat di hati manusia. Dia tak kena sanding dengan Quran hadis apa. Bahkan Quran hadis tu kalau bercanggah dengan akal dulu yang didahulukan. Itu Mu'tazilah. Macam itulah. Contoh seperti isu yang kita bahas dah dulu, melihat Allah, nampak Allah, ru'yatullah. Mu'tazilah ingkar. Sebab apa? Sebab bagi dia melihat dengan buta mata. Dan melihat mestilah ada objek depan, berjihad, bertempat, mesti berhubung dengan cahaya. Maka mustahil Allah Ta'ala tu begitu. Maka tak boleh lihat Allah Ta'ala. Kita pun kalau kita fikir dengan akal, iya juga. Tak kira Allah Ta'ala supaya kita. Tak boleh tak ingat. Jadi cepat masuklah hati orang. Kalau musyabbihah pula, boleh Allah memang ada tangan, ada kaki, ada kepala. Main begitu. Dua-dua ni sesat dua-dua. Ahli sunnah dah, ahli sunnah jawab melihat dengan nampak bukan benda yang sama.
sebut melihat naknya nampak min itla kisabab wa iradatil musabbab dia bagi. Ya panjang sikit huraian ahli sunnah. Nah, sebut melihat Allah tapi naknya nampak Allah. Jadi nampak ni benda hak dikurnia oleh Allah. Tak semestinya kita lihat kita nampak. Ada benda kita lihat tapi tak nampak. Dijawab lagi tu. Sayyidina Umar duk khutbah di Madinah tu, Tuhan bagi nampak. Sayyidina Umar lihat dah, tak lihat tapi dia nampak. Dah. Ada benda kita lihat tapi tak nampak. Bawa kereta ke degung masuk lubang. Bini kata Allah, tak tengok kau lubang depan. Tengok dah tapi tak nampak. Tengok, lihat tapi tak nampak. Jadi nampak tu satu kurniaan daripada Allah. Jadi taklah menyebabkan kita nampak Tuhan mesti duduk depan. Dah. Ada orang pergi mata tu ngajar dia mata. Tu kata nampak tak? Nampak jelas tu guru. Nampak apa pergi mata? Jadi ahli sunnah tu dia itu sikit. Jadi tak perlu takwil. Memang manusia nikmat awak sedap sekali. Nampak zat Allah Taala. Nampak kuk mata bukan tengok dengan butir mata. Tu contoh lah tu, contoh peribahasa. Kita bahas dah dulu tu. Baik. Menurut ajaran mazhab Mu'tazilah, Al-Quran itu baru saja diciptakan, dan dalam mentafsirkan Quran dan hadis, mazhab Mu'tazilah terlalu banyak menggunakan akal fikiran mereka sendiri. Memanglah Mu'tazilah yang i'tiqad Quran tu makhluk. Kalam Allah tidak ada di zat Allah Ta'ala. Kalam ni ialah apa hak Tuhan buat, huruf suara. Kita ada Quran ada dua. Quran dengan makna sifat yang ada di zat Allah, Quran dengan makna yang diturunkan di Lauh Mahfuz. Itulah yang lain. Quran yang di zat Allah dipanggil kalam nafsi. Quran yang diturunkan di Lauh Mahfuz itu dipanggil kalam lafzi. Yang qadim yang di zat Allah Ta'ala, kalam dia panggil sifat kalam. Adapun yang diturunkan di Lauh Mahfuz memang baru, tapi madlunya menunjukkan ada di zat Allah Ta'ala sifat kalam. Itu Mu'tazilah tak ada. Bila sebut kata kalam mesti berhuruf bersuara. Huruf suara mesti baru, maka tak boleh ada di zat Allah Ta'ala. Tengok Mu'tazilah dia punya akal, dia fikir. Kita orang ahli sunnah kata kalam tak semestinya berhuruf bersuara. Ada juga kalam yang tak berhuruf tak bersuara, tapi kalam dia panggil. Mana? Kalau kita cakaplah hati kita, monolog tu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalilan. Sesungguhnya kalam tu ada dalam hati kita ni. Lidah ni hanya saja dijadikan lidah untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Kalau dalam hati ni berhuruf bersuara tak? Tak. Kalau berhuruf berdarah semua kita dada. Sing tu tajam mana sing, gigi sing. Betul tak? Bunyi suara tak? Tak bunyi. Kita nak cakaplah hati. Nak akan nasi kerabu dalam hati ni. Nasi kerabu kau nasi lemak nasi kerabu aku. Kuk baru. Kalau bunyi suara, weta ambil dah tu lepas. Kau apa? Siapa nasi kerabu? Bila saya order, tak ada bunyi dari dada abang dia. Nasi kerabu kok dia ni. Bunyi tak suara? Tak ada. Tapi dipanggil syok kalam tak? Kalam. Cakap pel kita. Cakap pel lah hati. Tak berhuruf tak bersuara juga. Maka apatah lagi Tuhan. Kalamnya tak berhuruf tak bersuara, bagaimana kita tak boleh terima? Mimba bila aula kita boleh terima. Gitu. Itu cara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah tak siapa aku memikir gitu. Baik. Yang ketujuh, fahaman mazhab Mu'tazilah banyak persamaannya dengan fahaman agama Kristian. Berat ni. Misalnya keyakinan mereka bahawa Quran itu baru saja diciptakan. Fahaman ini adalah di antara yang menyebabkan mazhab Mu'tazilah terkeluar dari agama Islam. Ini saya tak tahu ni. Sahibus Samahah ni ambil daripada mana? Berat ni kalau kita kata lagu ni. Berat ni, tuduhan ni sangat berat nah. Sebab yang sama dengan sebahagian Kristian ni kebanyakannya bukan Mu'tazilah, kebanyakannya Syiah. Syiah Ismailiyah Batiniyah, Syiah Rafidiyah, ada kebanyakannya sama dengan Kristian. Mu'tazilah dia tak sama. Sebab Mu'tazilah ni dia banyak guna akal, dia banyak jadi ahli falsafah. Dia falsafah ni dengan apa? Falsafah ni filsufia, mana? Muhibbul hikmah, pencinta kebijaksanaan.
Aristoteles, Aflatun, Sakra. Itu tokoh-tokoh falsafah yang nak kebijaksanaan. Jadi Mu'tazilah ni banyak terpengaruh dengan falsafah Yunan. Jadi tak mungkin kita kata dia tu seperti Kristian. Kalau seperti Kristian ni seumpama batiniyah, Syiah batiniyah. Ruh berpindah, Isa ni masuk dalam tubuh padri dia. Tu jelah tu. Dia banyak khayalan, takhayyul, khurafat. Dia banyak lagu tu. Tuhan ni sifat yang cabut daripada zat dia. Ada Nabi Isa ni satu ilmu Tuhan yang cabut daripada zat Tuhan. Khayalan, takhayyul, khurafat lah kata. Itu banyak pokok Syiah Ismailiyah tu bersama dengan sebahagian akidah-akidah Kristian. Tapi kalau Mu'tazilah kita tak tahulah, main mana tak tahu ni. Mufti ni sebut ni kita wallahu a'lam. Tak jumpa lagi. Sebab ulama semua tidak menghukumkan. Kalau setakat saya mengaji ni, ulama semua tidak menghukumkan Mu'tazilah terkeluar daripada Islam. Mu'tazilah masih muslim tetapi sesak akidah dia. Sesak tu banyaklah. Banyak bab. Ini siapa keluar daripada agama Islam ni berat ni. Tu. Tak tahu sumber rujukan daripada mana, kita tak tahu ni. Kalau mufti hidup lagi kita boleh tanya dia. Mufti ni tak ada dah dia. Meninggal dah ni. Haji Ahmad Said ni. Baik. Kemudian yang ke-8 kita berhenti situ deh. Boleh deh. Yang ke-8, mazhab Jabariyah telah menafikan langsung usaha dan ikhtiar hamba. Betul? Jabariyah ni memang dia kata manusia ni tak ada ikhtiar usaha. Tak ada. Seperti kapah aja yang ditiup oleh angin. Menurut i'tikad kepercayaan mazhab Jabariyah, hamba tidak perlu mengerjakan kebajikan dengan mengharapkan pahala, dan hamba tidak perlu meninggalkan kejahatan kerana takut dengan dosa. Tak perlu. Hamba buatlah gapo hamba nak buat sebab bukan hamba yang buat tu. Allah belaka. Hamba tak ada apa-apa ikhtiar usaha, semuanya Tuhan belaka. Kita ibarat seperti kapah yang ditiup oleh angin. Kalau setakat tu sesat. Tapi kalau hingga kata boleh buat maksiat tu halal, tu kafir. Kerana merubah hukum yang halal, yang haram jadi halal. Itu dah. Kita berhenti situ boleh deh. Ke-8. Kita sambung nanti ke-8 lah. Ke-9 pengikut mazhab Jabariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu. Allahumma faqihna ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal hadi wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan wa sallallahu sallam ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kak Mas tak tahu lagi tak? Tak tahu lagi dia. Bulan lepas Kak Mas tak mari tak? Kita tak jadi